Assalamualaikum, terima kasih kerana anda setia bersama kami di saluran 501 Esra Awani. Kami terus memberikan liputan terkini tentang istiadat penghormatan jenazah tragedi MH17. Biarpun kita sedia maklum 20 jenazah ataupun mendiang yang sudah dibawa dari Amsterdam selamat sampai pada pagi tadi dan masing-masing sudah dibawa ke tanah perkuburan dan juga pusat persemadian masing-masing, sama ada di Putrajaya, di Ipoh, di Segamat, di Muar ataupun di Kuching, dan semuanya sudah selesai selepas sembahyang Jumaat tadi. Dan kita bercerita lagi tentang hal ini, bagaimana kita melihat selepas ini, kerana proses istiadat pada pagi ini ataupun hari ini sebahagian daripada mana kita memberi penghormatan kepada mereka yang terlibat dalam tragedi MH17. Tetapi apa yang lebih penting, kita ingin membawa suara Malaysia untuk mendapatkan keadilan antarabangsa, di mana mereka yang bertanggungjawab menjatuhkan pesawat MH17 perlu dibawa ke muka pengadilan dan mendapat hukuman yang sewajarnya. Jadi itu perlu dilakukan terus, kerana selepas 40 hari inilah yang perlu diberi penekanan terutama oleh pihak negara kita Malaysia. Mungkin untuk itu saya bersama tamu saya pada hari ini, Dr. Syed Iskandar Syed Jaafar Al-Mahzah, sekali lagi seorang peguam dari Tuan Syed Iskandar Syed Jaafar. Mungkin Dr. Syed, apa yang Dr. Syed boleh ungkapkan dengan istiadat penghormatan jenazah tragedi MH17 yang negara lakukan pada pagi tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan. Kita pada pendapat saya, kalau Tuan tanya begini, kita patut pertama-tamanya memberi penghargaan kepada seluruh warga kerja yang terlibat dalam mengadakan dalam penganjuran istiadat ini, kerana tidak pernah dalam sejarah negara kita alami perkara yang seperti ini. Dan buat pertama kalinya juga, semua yang berada dalam negara kita dalam mood yang bersedih. Ya. Kalau kita tengok para pemimpin kerajaan dan bukan kerajaan turut sama-sama bersatu, Ya. bersedih mengenangkan tragedi yang tiada siapa dapat sangka ini. Jadi dengan susun atur yang begitu teliti, istiadat ini kita patut ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat, daripada peringkat bawahan kepada peringkat atasan, kesemuanya sekali. Itu yang menariknya, kerana ini merupakan julung-julung kalinya satu pengiktirafan ataupun penghormatan yang tertinggi diberikan kepada orang awam, iaitu mangsa dan juga kabin kru ataupun anak kapal MH17, bukan daripada di kalangan mereka yang berjuang sama ada dalam ketenteraan ataupun Polis Diraja Malaysia dan sebagainya. Ini mereka adalah orang awam. Pesawat mereka ditembak di Ukraine dan jatuh di timur Ukraine pada 17 Julai yang lalu, dan ini saya rasa satu suasana yang mungkin tidak akan kita lihat selepas ini, kerana mereka dianggap sebagai wira negara dan negara berduka cita bersama-sama, rasa sedih pilu dengan waris-waris mangsa yang selama ini mengharapkan mereka dapat berjumpa ataupun melihat buat kali terakhir dalam bentuk jasad. Dan doa kita itu dimakbulkan, biarpun ini merupakan batch pertama 20 jenazah, tetapi sekurang-kurangnya kita memberi orang kata pun penutupan yang terbaik kepada waris mangsa. Itulah Tuan, saya bersetuju dengan apa yang Tuan kata. Kesemua yang berlaku pada pagi ini hingga ke tengah hari tadi dapat sebenarnya kita simpulkan sebagai satu kerjasama dari segenap lapisan masyarakat yang tidak berada di lokasi pun dapat merasakan. Ya. Yang berada di jalan-jalan raya, yang berada di pejabat-pejabat, di sekolah, di mahkamah,
pagi tadi di mahkamah ada mahkamah yang stand down di Jalan Duta Kuala Lumpur, ada di pejabat mahkamah misalnya Stand down juga. biasanya keadaan ceria sibuk, tetapi dalam berbeza dengan pagi ini keadaan agak sunyi sepi, sekalipun urusan berjalan seperti biasa. Suruhjaya Sumpah Mahkamah mengambil sumpah daripada saksi-saksi, tetapi tidak semeriah seceria seperti biasa. Jadi kita dapat rasakan betapa mood seluruh rakyat Malaysia dari segenap lapisan adalah dalam keadaan yang amat kurang ceria sekali. Hari ini mungkin kita berduka cita, kita bersedih. Dan itu yang kita rasa begitu ataupun dekat, biarpun mereka bukan di kalangan ahli keluarga kita, bukan waris kita, sama ada berada di Lahad Datu hinggalah ke Perlis, semuanya rasa dekat sangat dengan ketibaan jenazah yang sampai pada pagi tadi dari Amsterdam. Tetapi selepas ini kita perlu bangkit semula, dan yang penting juga dari sudut siasatan, kita sudah bercakap beberapa kali tentang ini dengan Tuan Syed. Maksudnya Malaysia perlu tegas, dan kita tidak perlu memberi ataupun peluang ini ataupun berserah terus kepada pihak lain, sama ada penyiasatan antarabangsa ataupun sebagainya. Tetapi kita sendiri di kalangan Polis Diraja Malaysia, pihak ATM misalnya, pihak Peguam Negara perlu melakukan sesuatu yang mampu membawa mereka yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Ya, Tuan, pertama sekalinya saya nak mengucapkan tahniah kerana Tan Sri AG telah mengambil tanggungjawab, berkata yang Malaysia akan memulakan tindakan kita sendiri selain daripada Belanda yang terlebih dahulu memulakan. Tetapi dalam keadaan kita hendak mengambil tindakan sendiri, kita tidaklah boleh pendirian kita tu tidaklah boleh sekejap kita nak buat, sekejap kita tangguh. Ataupun kita mesti tunggu tegas, dan lihat dulu dan sebagainya. Kita mesti tegas. Sebab apa yang saya risaukan, semalam saya terbaca kenyataan Tan Sri AG di media perdana yang meminta kita menunggu dulu, jangan terburu-buru. Jadi kita sepatutnya draw a line. Strategiknya. Di mana, setakat mana yang kita patut tunggu. Setakat mana, takkan kita nak tunggu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kita mesti tahu di mana garisnya. Kalau kita lihat satu fenomena, kalau saya boleh sebut di sini, dalam tragedi Bukit Kepong, ada satu watak penghulu yang mendapat latihan daripada pihak British untuk menjadi polis bantuan, auxiliary polis. Begitu juga dengan penduduk kampung. Mereka bersedia untuk menentang komunis. Tetapi bila Balai Polis Bukit Kepong diserang oleh komunis, mereka mula dengan langkah yang baik, berdoa. Selepas itu setiap jam Tok Penghulu hanya berkata sabar dulu, tunggu dulu, dan menyebabkan ada di antara kalangan anak buah yang tak sabar, dan anak buah yang tak sabar itu terkorban. Tapi kita kena lihat, takkan kita nak tunggu sampai seluruh Balai Polis Bukit Kepong terbakar sekali lagi, dan seluruh anggota yang bertugas di Balai Bukit Kepong juga terkorban sekali lagi. Itu sepatutnya kita... Dr. Syed, kita perlu lihat yang pertama, kerana kita ada ruang-ruang dalam legal ataupun international law framework. Kita sebagai dalam terma-terma perundangan, Dr. Syed ada ungkapkan injured nation ada hak untuk melakukan sesuatu, terutamanya dalam hal berkaitan dengan kita ada local standby kita. Di mana elemen-elemennya, di mana kita nak bermula. Tetapi mungkin itu pun sudah bermula. Kita nak tahu tentang itu, kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini.
dari kerangka undang-undang antarabangsa dalam hal penyiasatan dan untuk mendakwa mereka yang terlibat dalam tragedi MH17 seolah-olah agak mustahil, Dr. Said. Betul pada pandangan awam-awam lah, kerana berlaku di kawasan perang, tiada pihak yang bertanggungjawab setakat hari ini, orang kata pun berada di ruang udara Ukraine, dan orang kata pun begitu kompleks dan juga complicated nampaknya dalam siasatan, tetapi ada ruang-ruang yang mungkin dari sudut undang-undang ramai tak tahu kita boleh lakukan sesuatu. Ya, Tuan. Kalau kita lihat pandangan umum, mereka melihat perkara ini sebagai mustahil. Tapi bagi mereka yang di kalangan profesion perundangan, tahu perkara ini bukan satu perkara yang mustahil. Bila kita kata kita tak mampu untuk pergi lebih jauh, perkara berkenaan bukannya benar. Hakikatnya undang-undang yang telah kita ada di Malaysia sendiri telah cukup atau lebih dari cukup untuk kita pergi lebih jauh. Untuk kita pergi lebih jauh. Contohnya yang saya dah sebut hari itu, untuk kita pergi ke luar negara, kita ada Mutual Act MAGMA tu untuk tahun 2002 untuk mendapatkan kerjasama negara-negara luar. Ya. Jadi bila kita pergi ke negara mana sekalipun, kita pergi dengan berautoriti. Ya. Kita dalam akta itu kita boleh melakukan siasatan dengan bebas. Kita boleh menemubual siapa-siapa saksi yang kita hendak. Kita boleh mengambil barang-barang bukti. Tetapi kalau kita asyik menunggu, yang saya risau ialah barang bukti akan terhapus. Ya, betul. Bila barang bukti akan terhapus, dia akan menyukarkan penyiasatan. Jadi kita perlu lebih proaktif. Ya. Lebih proaktif dan cuba draw a line. Kat mana kita nak menunggu dan dekat mana kita nak bertindak. Ya. Jadi bila kita dah ada Akta MAGMA 2002 ni, dan kita sendiri di Malaysia ada Criminal Procedure Code, ada Penal Code, ada Evidence Act. Perkara-perkara ini sudah lebih, akta-akta ni dah lebih sudah dari cukup ya. Untuk kita bergerak. Jadi sekarang ni kita nak tahu sama ada orang tu salah atau tidak, siapa bertanggungjawab. Kita perlu lakukan siasatan. Jadi siasatan ni kita tidak boleh berpihak-pihak. Betul, neutral. Jadi kalau kita rasa ada satu versi Amerika menuduh Rusia, kita subpoena mereka yang daripada Amerika ni untuk memberi keterangan kenapa mereka kata Rusia. Ya, begitu dan juga. Begitu juga Rusia. Kalau Rusia kata ada kapal terbang yang pejuang daripada yang disokong oleh jet pejuang disokong oleh Amerika yang menembak. Jadi kita boleh subpoena pihak Rusia datang ke Malaysia dan beri keterangan kenapa mereka kata Rusia bertanggungjawab. Kalau kita kata Ukraine bertanggungjawab, kita subpoena pihak Ukraine ataupun kita boleh subpoena ketiga-tiga pihak dalam mencari keadilan. Di Malaysia. Ya. Kita boleh buat perkara itu. Dan itu pun dilakukan oleh pihak Belanda sekarang. Pihak Belanda telah lebih advance. Dia dah pergi menyiasat di tempat lokasi kaji bahan-bahan bukti, membawa pakar-pakar yang sepatutnya. Authority. Malaysia ada pakar, PDRM ada pakar, pakar forensik, segala pakar expert untuk menentukan sesuatu kes. Kenapa kejadian itu berlaku. Tetapi kita kurang peluang. Inilah peluang yang kita patut ambil untuk buktikan kepada dunia yang kita sebenarnya memang benar-benar boleh melakukan perkara ini dengan jayanya. Bukan mengharap kepada sistem perundangan antarabangsa yang akhirnya belum tentu kita akan dapat apa-apa faedah kecuali daripada segi teori sahaja. Dan kerja keras kita itu sudah terbukti dengan ketibaan jenazah pada pagi ini. Kerana tanpa orang kata pun keyakinan diberikan oleh pihak pimpinan negara kepada pihak berkenaan di Ukraine,
pihak pemberontak yang menguasai di timur Ukraine, di Grobovo itu, membawa keluar mayat segera ke kawasan Kiev dan hinggalah diterbangkan ke Amsterdam dan dilakukan segala elemen forensik dan juga penyiasatan terhadap pengecaman mayat itu, dapatlah kita membawa 20 jenazah pada hari ini dan kemudian beberapa hari akan datang mungkin ada batch seterusnya. Dan itu terbukti kalau kita bekerja keras dan memberi keyakinan kepada pihak-pihak yang terlibat bahawa kita mahukan mereka yang terlibat ini ataupun jenazah yang terlibat dibawa keluar dan diberi penghormatan yang terakhir. Tetapi dalam bentuk penyiasatan mungkin itu juga yang kita ingin lakukan, tetapi apakah halangan? Mungkin ada kes-kes contoh yang sebelum ini mungkin Dr. Said boleh ungkapkan, boleh kita fikirkan bersama. Kita rehat dahulu sebelum sepas. Kembali dalam awal ini liputan khas kami penghormatan jenazah tragedi pesawat MH17 pada hari ini. Dan Dr. Said, kalau kita lihat begitu orang kata pun kerja kerasnya negara kita, terutama para pimpinan kita untuk memastikan rakyat Malaysia 43 orang dan juga seluruh mangsa terlibat MH17 dapat dibawa keluar daripada kawasan nahas itu secepat mungkin untuk memberikan pengiktirafan terakhir kepada keluarga mereka, memberi keadilan kepada keluarga mereka, pengecaman untuk dibawa kepada negara asal masing-masing, itu pun sudah berlaku. Sama ada sudah sampai ke ahli keluarga masing-masing ataupun masih dalam proses forensik di Belanda. Itu juga yang ingin kita lihat dalam proses siasatan. Ya, sepatutnya begitu, Tuan. Tapi apa yang menyebabkan kita agak perlahan sikit, mungkin kita masih cuba belajar melalui trial and error. Mungkin kita tiada pengalaman tentang ini, itu menyebabkan kita nak mulakan di mana, siapa yang patut kita berunding, siapa yang patut kita rujuk, siapa patut mengepalai dan sebagainya. Pengalaman tu, kalau kita kata kita tiada pengalaman langsung, tidak sepenuhnya tepat, Tuan. Sebab kalau kita tengok tragedi Tanjung Kupang, ya, melibatkan pengganas. Pesawat daripada Pulau Pinang hendak pulang ke Subang, tapi divert ke Singapura dan jatuh di Tanjung Kupang. Jatuh di Tanjung Kupang, dilaporkan ada tembakan di dalam pesawat. Jadi kejadian pertama tahun 77 tu sendiri dah tunjukkan kita ada satu pengalaman pertama menghadapi pengganas, menghadapi penjenayah, dan mungkin pihak pegawai penyiasat ataupun anggota yang ketika itu constable sekarang ni sudah pencen, tapi mereka masih ada. Jadi kita boleh panggil mereka, tapi kenapa kita tak nak cari mereka ni? Saya percaya mereka masih ada. Ingin berkongsi juga. Mereka boleh berkongsi pengalaman. Dan ada yang saya tahu berjalan memijak di atas daging-daging mayat-mayat di Tanjung Kupang. Dan selepas itu, pegawai penyiasat ketika itu juga, yang kini saya rasa, saya percaya sudah pencen, masih ada. Jadi kalau kita cuba kumpulkan, kurang-kurangnya sesuatu yang kita dapat belajar. Pihak-pihak ataupun ATM misalnya, selalu juga ada badan-badan penyiasatan terhadap isu-isu berkaitan dengan aset-aset mereka yang gagal berfungsi ataupun jatuh, terempas dan sebagainya. Itu pun sebagai satu pengalaman juga. Sebenarnya beginilah, Tuan. Jika diizinkan saya berkongsi sedikit maklumat. Pihak TUDM misalnya, setiap beberapa tahun sekali ataupun setiap every now and then, kejadian terempas adalah perkara biasa. Sebab itu mereka ada pasukan penyiasat insiden. Maksudnya bila mereka sedang menjalani latihan, tiba-tiba pesawat tidak berfungsi. Ada yang terkorban, ada yang terselamat. Dan ada yang hidup sehingga ke hari ini untuk berkongsi pengalaman. Tetapi yang saya nak fokuskan di sini ialah, Tuan, kita telah 3 kali menghadapi penjenayah dengan pesawat penumpang komersial begitu. Yang pertama
Tanjung Kupang, yang kedua walaupun kita tidak tahu puncanya lagi 370 dan yang ketiga MH17. Jadi sepatutnya 3 telah lebih daripada cukup untuk kita bersama-sama berganding tenaga untuk membentuk satu pasukan menyiasat dan pasukan mendakwa yang benar-benar kuat. Apa maksud tuan itu benar-benar kuat? Sama ada gabungan pihak PDRM, pihak ATM, pihak peguam negara ataupun bagaimana? Ya, kerjasamanya seperti yang saya telah jelaskan sebelum ini, tuan. Jika kita perlukan ATM pergi ke lokasi sebagai pasukan pengaman, kerajaan kita boleh minta pada PBB misalnya. Bangsa-Bangsa Bersatu. Bangsa-Bangsa Bersatu akan meminta kita pula, bukan mengarahkan, meminta kita menjadi tentera pengaman di lokasi. Jadi pasukan penyiasat PDRM akan pergi dengan lebih yakin. Ada jaminan keselamatan. Ada jaminan keselamatan. Pasukan pengaman akan bertugas menjaga keamanan. Mereka tak akan pergi untuk berperang, tapi sekurang-kurangnya pasukan PDRM yakin. Dan kita tidak bergantung pada negara lain. Kita tak bergantung pada negara lain. Dan pasukan pendakwaan di Malaysia sudah cukup kuat, sudah cukup berpengalaman. Cuma kadang-kadang mereka ni berterabur. Mereka di jabatan lain, ada yang dah pindah ke jabatan kehakiman, ada yang dah pindah ke jabatan undang-undang kementerian lain-lain. Jadi kalau dikumpulkan balik, kalau masih tak cukup, peguam-peguam jenayah yang dalam pasaran hari ini sudah lebih tenaganya dari cukup untuk membantu pejabat peguam negara. Kita tidak boleh memilih kerana peguam ini menyokong sesuatu parti, jadi kita tak gunakan. Kita perlu akui hakikat seperti firma Mendiang Kapasing adalah firma jenayah yang terbaik di Malaysia. Kalau ditanya 17,000 peguam di Malaysia yang ada hari ini atau 18,000, saya percaya 95% atau lebih akan mengaku firma Mendiang Kapasing adalah firma jenayah yang terbaik di Malaysia. Jadi ilmunya tentulah, pengalamannya tentulah diturunkan kepada beberapa orang anak-anaknya yang dah menjadi peguam. Jadi kita perlu bekerjasama. Kita bergabung, kita akan jadi kekuatan tu ada. Leader dalam pendakwaan ini. Okey, kita perlu bincang perkara ini lagi selepas kita melihat beberapa perkembangan terbaru tentang proses penyiasatan dan juga pendakwaan terhadap kes MH17 ini. Terima kasih kepada Dr. Syed Iskandar Syed Jaafar Al-Mazhar, seorang peguam dari Tuan Syed Iskandar Syed Jaafar. Anda di luar sana terus bersama kami kerana kami memberikan liputan terkini tentang istiadat penghormatan jenazah tragedi MH17, dan juga jangan lupa bersama kami di asrawani.com kalau anda berada di luar, kerana kami akan juga memberikan liputan terkini melalui asrawani.com, dan anda boleh buat turun aplikasi asrawani.com melalui App Store dan juga Google Play. Sekian sahaja, kita jumpa lagi.